Okey, antara 4 yang saya ingin kongsikan tadi, yang pertama ialah anda sebagai brand owner ataupun penjual secara terus dengan customer. Yang kedua ialah melalui dropship atau sebagai agent. Yang ketiga ialah anda membuat freelancing. Dan keempat, anda menjadi Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua followers keluarga. So hari ni kembali lagi kita dalam Keluarga Talk. Nampak tak tempat kita yang cantik ni? Tak mana lagi kalau bukan Marriott Hotel Putrajaya. Kita punya tempat ni pun dah cantik, apatah lagi hotelnya kan. Sekali tengok memang rasa macam terpesona. So, hari ini dalam Keluarga Talk kita ada topik yang menarik untuk dikongsikan kepada semua yang berada di rumah tu, tengah buat apa agaknya kat rumah kan. Harapnya sihat-sihat belaka lah. Alright, so sebelum saya nak masuk kepada topik kita hari ini dan sebelum kita nak perkenalkan kita punya panel, saya nak ingatkan dekat rumah, jangan lupa follow kita punya Facebook, IG, apa lagi kita ada, Twitter, dan juga doktor kita tahulah kita ada TikTok. Follow ke? Belum lagi, tak ada muda-muda kan. Alright, so nampak doktor kita pun dah mula bercakap. Apatah lagi kita nak perkenalkan sekarang ni, iaitu kita sekarang ni berada bersama panel kita, Dr. Muhammad Iskandar, iaitu dari Pensyarah Pemasaran dan Keusahawanan daripada UiTM Puncak Alam. Okey, so boleh kot doktor, kita dah dengar tadi suara doktor tapi kita nak dengar lagi. Boleh perkenalkan diri sikit doktor? Okey, terima kasih Cik Zira dan juga kru-kru kerana menjemput di tempat yang sangat cantik dan eksklusif ini. Okey, nama saya Muhammad Iskandar bin Hamzah. Saya merupakan pensyarah daripada Jabatan Keusahawanan dan Pemasaran Universiti Teknologi Mara Puncak Alam, dan hari ini insya-Allah saya akan berkongsi tips-tips dan juga pengetahuan tentang bagaimana anda sekiranya berkeluarga ingin menjana pendapatan tambahan di sebalik kejayaan yang anda ada sekarang ini. Okey, so sekarang ni topik kita jana income tambahan keluarga. Jadi macam sekarang ni kan doktor, kita pun masih lagi lah dalam pandemik. Jadi kalau kita tengok rata-rata sekarang ni ramai ambil peluang untuk bisnes. Ada yang memang full time dan ada yang juga buat part time macam side income lah. Macam kita minta topik hari ni kan. Jadi boleh tak macam doktor huraikan sedikit lah, macam kita ada side income ni, penting ke sebenarnya nak ambil side income? Sebab semua macam sekarang ni yang dah ambil tu mungkin adalah diorang punya strategi dan macam-macam lah kan diorang punya ni kan. Jadi macam dekat rumah mungkin ada yang baru nak start jani income. Jadi macam mana boleh tak doktor huraikan kepentingan lah side income ni pada zaman sekarang ni, supaya semua orang boleh tahulah flow dia macam mana. Terima kasih Cik Zira. Okey, sebenarnya kita tahu sekarang ini keperluan sosioekonomi sekarang ini semakin beruncing disebabkan pandemik. Kalau kita ikutkan, sebenarnya kita ada guideline, Bank Negara telah keluarkan guideline di mana M40, apa itu B40, apa itu M40 dan juga apa itu T20 B40 itu mereka yang berpendapatan lingkungan kurang daripada 4,000, lebih kurang 4,600, lebih kurang macam tu ya. Kalau dulu 3,800, sekarang ni tak silap 4,850 ringgit, semakin tinggi. Menunjukkan kos inflasi itu semakin meningkat. M40 pula ialah mereka yang lebih daripada jumlah tadi 4,860 sehingga 10,700 kalau tidak silap saya, dan lebih daripada 10,700 itu dikira sebagai klasifikasi sebagai T20. Okey, tapi kalau kita lihatkan sekarang ini untuk mereka yang sudah berkeluarga, bayangkan ada 2 orang anak, Bank Negara dia keluarkan satu istilah sebagai wage living standard ya. Wage living standard ni dia memberikan satu panduan di mana berapakah salary ataupun gaji yang diperlukan untuk survive di bandar-bandar. Kita cakap Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru ya, bandar-bandar
Jadi mengikut kepada kajian dilakukan pada 2016 ya, untuk even seorang individu yang belum berkahwin pun dia memerlukan RM2,700 untuk survive dengan keperluan asasi yang mencukupi ya. Mereka yang berkeluarga tidak mempunyai anak atau kita panggil childless couple, mereka memerlukan dalam 4,000 jangan tengok 4,600 4,600 4,600 ringgit. Dan mereka yang bercahaya mata, dua orang cahaya mata dan pasangan suami isteri, mereka memerlukan RM6,700 kalau kira kita gabungkan sekali isi rumah pendapatan sekeluarga. Jadi bayangkanlah sekiranya okey, katakanlah suami isteri, seorang kerja government, seorang kerja swasta, yang government katakan cikgu maybe walaupun dah lama kerja maybe dalam lingkungan 5,000, katakan suami 3-4,000, itu maybe dah golongan M40 tapi dekat dengan T20. Tapi bayangkan kalau anak tu ada 3-4 orang dan masing-masing perlukan ada, orang kata perlukan ada babysitter, perlukan pendidikan yang baik. Jadi kita lihat dekat sini bukan nak kata mereka ini miskin, tetapi walaupun mereka ni dalam M40 tetapi keadaan kewangan itu memerlukan kewangan sampingan yang lebih. Jadi ini menjadi satu motivasi dan dorongan seseorang itu untuk menjana pendapatan tambahan kerana keperluan kekeluargaan yang semakin meningkat. Sebabnya zaman sekarang ni bukan setakat kita nak cukup makan minum je. Kita perlukan education yang elok ya. Cik Zira, sebab kalau lihat sekarang babysitter mana dapat dah 300 kan? 400-500, betul tak? Yang ni bukannya kata kita nak mewah. Orang cakap wah gaji 10,000 satu keluarga pun tak boleh nak katakan. Tapi kena faham ya, sekarang ni segala-galanya perlukan duit. Dan even nak masuk ke Zoom negara pun, katakan ada 4 orang anak, jangan terkejut ya, sampai beratus ya yang perlu dibayar untuk tiket. Jadi kita nak hidupan yang berkualiti, bukannya nak mewah. Jadi sebab itulah timbul motivasi untuk menjana pendapatan tambahan untuk keluarga. Okey, alright, betul Doktor. Sekarang ni gaji kita sendiri pun sebenarnya tak cukup kalau kira-kira kan. Untuk nak buat saving apatah lagi. Emergency, kita panggil emergency funding untuk di masa akan datang. Betul. Alright. So, yang mana dekat rumah ni, yang tengah tengok kita punya live sekarang, jangan lupa share kita punya live sekarang ni supaya kita punya ilmu ni bukan saja anda yang dapat, orang lain pun dapat. Dan jangan lupa siapa yang sedang berbisnes kot kan sekarang ni, boleh share dekat ruangan komen, boleh share lah macam mana pengalaman bisnes, jatuh bangun, kita boleh kongsi dengan orang lain juga kan Doktor kan? InsyaAllah. Okay, so macam sekarang ni, macam doktor sendiri pensyarah keusahawanan, jadinya mestilah doktor tahu trend sekarang ni kan, pendapatan income ni macam mana orang buat apa semua kan. So boleh tak doktor share sikit lah kaedah jana pendapatan yang jadi trend sekarang, dan juga apa kesannya yang mungkin orang dekat luar sana, especially yang mungkin suami bekerja, isteri tolong suami tapi nak juga buat income kan, dan paling penting sekarang ni buat income yang supaya keluarga tak terabai. Jadi macam mana tu doktor? Saya suka soalan tu Cik Zira, sebab kadang-kadang bila orang mengejar duit dia memang sampai abaikan sekali anak-anak. Betul. Jadi okey, sekarang ni saya ingin berkongsikan bagaimana cara untuk membuat pendapatan tambahan tanpa anda meninggalkan efek yang negatif terhadap keluarga. Okey, sebagaimana yang kita tahu sekarang ni consumption ataupun kita punya akses terhadap media ni lebih terhadap internet. Okay, dan saya juga merupakan tenaga pengajar untuk subjek keusahawanan digital. So internet ini ialah sebenarnya lubuk ataupun sebenarnya boleh katakan sebagai sumber pendapatan yang berpotensi untuk semua orang. Tapi kena ada ilmu dan kena tahu cara bagaimana untuk utilisekan ilmu tersebut. Jadi saya berkongsikan ada 4 teknik ya untuk kita menjana pendapatan menggunakan internet. Kenapa internet saya cakap tadi? Kerana kita ada 24 juta rakyat Malaysia yang aktif menggunakan internet, dan sedar tidak sedar sebenarnya kita ni mengikut statistik 8 jam sehari ya, purata rakyat Malaysia ni sebenarnya menghadap internet, dan kebanyakannya melalui smartphone, mobile phone kan, dan 2 jam daripada 8 jam tersebut dihabiskan untuk social media. Okey, macam mana apa yang tadi cakap dengan Cik Zira, kita ada Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Terlalu banyak social media di luar sana. Dan kebanyakan purata umurnya pula ialah umur 33 tahun. Dan mereka ini merupakan young professionals. They can be lawyers. Mereka ni boleh jadi katakan doktor. Mereka ni ada punca pendapatan untuk membeli barang daripada internet. Okey, antara 4 yang saya ingin kongsikan tadi, yang pertama ialah anda sebagai
brand owner ataupun penjual secara terus dengan customer. Yang kedua ialah melalui dropship atau sebagai agent. Yang ketiga ialah anda membuat freelancing. Dan keempat, anda menjadi content marketer atau content marketing. Okay, saya elaboratekan satu-satu ya. Okay, brand owner di mana kita mencipta brand kita sendiri ya. Anda ada logo anda sendiri, anda berdaftar. Okay, customer bila fikirkan tentang produk anda, dia akan ingat brand anda. Jadi di sini ada 3 jenis brand owner. Kita ada pertama ialah pembuatan atau manufacturing. Maksudnya anda sendiri mencipta brand anda, anda sendiri katakan membuat kek, itu merupakan produk anda. Okay. Yang kedua ialah perkhidmatan. Okay, perkhidmatan ni sebagai contoh macam perkhidmatan mendandan, mak andam, for example, kalau online tu ada buat tutorial dengan kanak-kanak. Cik Zira waktu MCO ni pun boleh ambil kesempatan daripada situ. Okey, dan juga yang ketiga tadi kita ada pembuatan, kita ada perkhidmatan dan trading. Trading tu maksudnya kita tidak terlibat dalam value added, kita tidak terlibat mencipta sesuatu, tapi kita lebih kepada jual dan beli. Dan maybe kita rebrandkan barang tersebut menggunakan brand kita. Ini yang biasa kita nampak di online ya. Cik Zira, kalau kita nampak orang jual telekung, bukannya dia sendiri yang buat dia buat kain tersebut tapi dia ambil daripada China. Tempat-tempat yang banyak jual kain murah ni di China, Guangzhou ataupun di Ho Chi Minh, Vietnam ataupun di Bandung. Biasa mereka akan import. Kalau katakan Ajimat tu, mereka kalau zaman sebelum MCO tu, dia orang ambil emas yang bagi orang kata baggage, ruang baggage lebih, dan mereka gunakan ruang tersebut untuk bawa barang-barang kain ke Malaysia dan rebadge dan packaging atas nama branding sendiri. Okay, yang kedua ialah dropship. Apa itu dropship? Ialah perniagaan melalui runcit, melalui online, tetapi saya bukan business owner tersebut ya. Saya bukan yang membuat produk tersebut, saya cuma pengantara sahaja. Maksudnya saya perlu memasarkan produk saya di Facebook, Instagram dan sebagainya, dan saya connect di antara brand owner dan di antara customer. Tidak perlu pegang inventory, tidak perlu pegang barang, tidak perlu capital yang banyak. Okey, yang ketiga tadi ialah saya bercakap tentang freelancing. Freelancing ni bila kita ada skill yang kita boleh niagakan secara online ya. Sebagai contoh macam katakan anda seorang pelaker grafik katakan anda boleh advertise di dalam online dan memberi perkhidmatan tanpa perlu bersemuka. Ada banyak platform di luar sana sebagai Upwork, freelancing.com for example, dan ini kita panggil sebagai gig economy ya. Kalau boleh tengok sana grup apa orang kata GrabFood, ride hailing, e-hailing, itu Grab kita panggil sebagai gig economy, di mana bila-bila masa saja boleh menjadi apa orang kata freelancer. Yang keempat tadi ialah content marketing. Content marketing ni dia memerlukan creativity creativity untuk menyampaikan kandungan-kandungan yang orang suka. Sama ada menjadi influencer di mana orang akan sentiasa view kita punya content, dan daripada situ kita dapat income melalui paid review di mana kita review produk-produk dan kita mendapat duit daripada situ, ataupun kita mencipta content tu sendiri. Sebab kita tengok ramai YouTuber yang berjaya di luar sana. Katakan kalau dapat 100 ribu viewer, probably akan dapat dalam 500 ke 1000 ringgit. Tapi bukannya mudah nak dapat viewership sebanyak itu, kena ada strategi. Jadi itu contoh-contoh ya antara perniagaan yang boleh diceburi ya, yang tidak memerlukan masa yang terlalu banyak, tapi kena perlu berhati-hati dan kena perlu ada work life balance di situ. Okey, alright, faham. Okey, satu lafaz je doktor cakap. Saya pun serap je kat sebelah ni. Saya pun risau juga tak Zira faham ke tak ada kan? Faham. Okey, jadinya kiranya untuk berbisnes ni, untuk menjadi income ni, dia tak terikat. Dia banyak sebenarnya skop yang kita boleh ambil. Kalau tak mampu nak keluarkan brand sendiri, boleh jadi dropship macam doktor cakap kan. So kiranya tak nak kata susah, tak susah sangat, asalkan tahu kena ada ilmu dan juga trik macam mana nak tarik pelanggan. Betul. Alright, so yang mana dekat rumah tu yang nak buat side income tapi tak reti kan, boleh stay tengok apa lagi yang doktor nak terangkan, supaya ilmu ni orang kata lepas kita tengok ni, kita dah tahu dah macam mana cara nak berbisnes dari rumah ke kan, ataupun nak mulakan bisnes baru ke, nak keluarkan produk lagi supaya orang kata lagi besar lagi lah rakyat Malaysia ni keluarkan produk sendiri gitu. Okey. Doktor, saya ada terbaca dekat surat khabar lah kan. Macam sekarang ni trend kita punya perceraian pun semakin tinggi untuk ini untuk pasangan Islam lah kan. So macam mana ni sebenarnya disebabkan oleh income
dan juga macam terlalu busy dengan kita punya bisnes lah, contohnya kan, dah kerja, siang dah kerja, lepas tu sambil tu nak buat income lagi, nak kena fokus yang tu pula, sampai kan keluarga terabai dan kita punya kes perceraian pun meningkat. Jadi macam benda tu, situasi tu tak best lah kan. Jadi ada tak pendapat doktor macam mana nak kekalkan keharmonian keluarga? Mungkin kita perlu bahagikan masa yang betul ke supaya hal tu tak berlaku. Macam mana tu doktor? Okay, bagus soalan tu ya Cik Zira. Sebab di zaman COVID ni memang banyak krisis-krisis berlaku perceraian. Kalau ikutkan di Malaysia ni rata-rata 11 perceraian setiap jam, memang menyedihkan ya. Dan 1.6 perceraian untuk setiap 1,000 penduduk. Jadi bila cakap pasal perceraian ni, kita fikir balik ya, sekiranya yang sudah berkahwin tu, kenapa anda berkahwin in the first place ya? Apa motif anda berkahwin kan? Jadi biasanya saya nak bagi nasihat di sini ialah dalam perkahwinan ni kita kena ada sense of kita penerima pasangan kita. Yang pertama, kena terima seadanya, dan at the same time kita janganlah nak orang kata dia je berubah, tapi kita pun kena berubah juga. Kena ada perubahan dalam diri. Okey, kata kalau waktu orang kata sebelum kahwin dulu kentut tu wangi kan. Ini dah kahwin tiba-tiba bau lain kan. Jadi kita kena, apa orang kata, kena terima seadanya, at the same time kita berubah diri kita sendiri. Tak dinafikan juga sebenarnya dalam perkahwinan ni memang banyak pancaroba. Orang kata isteri tu kau ambil kan, suami ni pemalas. Jadi kerjasama tu perlu ada lah. Dan paling penting nak membina kasih sayang suami isteri ni bukan setakat duit. Kalau orang bercakap sebab apa nak bercerai sebab tak ada duit, sebab suami susah. Okey, kita kena tengok sebagai contoh, macam ada kes Cik Zira, kan ada di Kelantan kan, yang pasangan suami isteri, anak duduk dalam reban ayam kan, dan di bandar pula ada yang duduk dalam kereta, tak ada rumah, tapi mereka tetap bersama suami isteri. Jadi kena lihat balik dalam diri kita, cermin balik diri kita. Kalau dapat rasa macam terasa berenggang, apa amalan saya ialah sebelum tidur tu cubalah minta maaf. Kalau katakan memang suami isteri ni tergigit lidah tu memang normal. Kan Cik Zira? Jadi jangan tahan lama-lama, jangan sampai apa orang kata berpisah bilik tidur sebab merajuk. Kalau boleh pada masa sama minta maaf. Buang ego tersebut, minta maaf. Saya memang biasakan depan anak pun kita minta maaf, supaya anak tu bukan kita ego, kita rasa macam kita minta maaf, kita lemah pada suami. Kita minta maaf depan isteri, depan anak kita akan dapat belajar. Kalau lain kali dia buat salah, dia pun minta maaf. Kan? Jangan simpan lama-lama. Benda yang disimpan lama-lama tu dia akan meletup dan berlakunya kes perceraian. Dan saya tak rasa apa orang kata sebab punca kewangan ni merupakan faktor utama. Apa yang penting ialah kesefahaman dan juga bertoleransi. Itu pendapat saya Cik Zira. Alright, okey, betul. Sebenarnya boleh kalau nak buat side income banyak mana pun boleh, sebab kawan saya pun macam experience dia, dia kerja dan dia juga buat side income, which is side income dia tu pun company yang menjadi rebutan sekarang ni lah, kegilaan orang ramai lah. Jadinya macam sebenarnya bukan buat side income ni bukan jadi alasan untuk perceraian. Sebenarnya boleh diperbaiki lagi. Cumanya perlu ada kesefahaman, persetujuan. Betul? Persetujuan antara berdua kan. Alright, so macam ala-ala saya sebut tentang kawan saya, dan which is orang tu pun perempuan. Jadi macam sekarang ni jadi trend juga orang perempuan untuk cari side income kan. Jadi especially yang paling-paling, kalau bukan nak side income sebabkan ada kerja lain pun, bukan side income pun, ada yang macam sendiri rumah sendiri, nak cari duit sendiri untuk support husband kan. Jadinya bila dah ada duit tu, dah suami pula ambil kesempatan. Dah suami pula yang macam nak mencuit duit dia di situ. Jadi macam mana tu doktor nak elakkan benda ni berlaku? Soalan Cik Zira tu memang saya rasa memang agak popular ya. Sensitif. Popular dan sensitif untuk para suami. Betul. Alright. Okay, jadi kita kena kembali balik pada konsep nafkah lah ya. Sebab saya ni bukan ustaz, tapi apa yang saya faham, konsep nafkah itu ialah supaya seorang suami memberikan sekurang-kurangnya tempat tinggal, rumah, pakaian, makan minum.
kita bukan cakap saja pasal barang dapur, tetapi juga cakap pasal dog pocket. Kalau ada sikit pun tak apa. Orang cakap bukannya nak bagi beratus-ratus kalau memang suami tu gaji kecil, tapi apa salahnya selitkan sikit RM10, RM20. Isteri tu akan rasa macam at least walaupun sedikit dapat rasa terberharga sumbangan suami tersebut, dan juga persalinan dan juga ubat-ubatan. Suami ni ada 3 jenis. Ada yang dia tahu dan dia buat, dan dia ada yang dia tahu tapi ambil tak tahu, ramai. Dan dia memang langsung tak tahu dan perlu dididik. Jadi inilah cara yang terbaik, ialah supaya isteri tu bukan cakap secara direct, sebab lelaki ni mudah terasa. Jadi apa salahnya berkongsi, kalau ada YouTube ada ustaz-ustaz, berkongsi dengan suami dengan cara yang baik. Kerana bila kita nak menegur ni ada 2 cara. Satu membina konstruktif, satu lagi secara destruktif. So tegurlah dengan cara yang baik, ketengahkan apakah pahala-pahala dan apakah ganjaran yang akan dapat sekiranya nafkah itu diberi, kerana apa yang kita beri ni biasanya kita akan dapat balik, insya-Allah. Okey, Zira. Jadi saya rasa suami-suami dapat juga mengambil iktibar, tapi isteri at the same time, kalau suami tu gaji lebih kecil, perlu ada pengorbanan juga daripada situ. Maybe memang perlu ada perkongsian, tapi apabila dikatakan suami itu gaji dia semakin meningkat, janganlah ambil kesempatan sekiranya gaji isteri itu ataupun pendapatan isteri itu orang kata meningkat disebabkan part time income tersebut. Betul. Zira? Okay. Alright, so sebenarnya dia sama je dengan yang tadi kan, dengan topik perceraian tu. Sama juga dalam segi nafkah ni. Apa yang penting adalah toleransi antara suami dan isteri. Yes, kan? Betul. Kena berbincang, bawa elok-elok. Memang kalau ikutkan harga rumah sekarang ni mahal kan. Jadi memang tak ada masalah nak joint financing. Tapi katakan kalau suami tu dah bertambah lebih, jadi suami tu perlu take over. Banyak kerana itu merupakan hak seorang isteri untuk mendapat nafkah dari segi tempat tinggal. Betul. Okey, so isterinya jangan terasalah, boleh bawa berbincang. Dan suami pula jangan lupa tanggungjawab. Betul. Beri nafkah juga, walaupun isteri dah ada duit sendiri, walaupun sikit pun tak apa. Betul. Sebab benda ni toleransi lah. Isteri jangan terasa, suami pun jangan lupa. Betul. Antara dua benda tu besar. Dia walaupun benda ni senang untuk kita luahkan, tapi sebenarnya nak praktikan tu macam susah kan. Betul. Tapi bawalah berbincang suami isteri dari hati ke hati kan. Okey. So macam saya relate lagi lah boleh. Macam ada sekarang ni si rumah jadi cari juga side income untuk bantu family kan. Dan especiallynya sekarang ni kalau tengok banyak sangat barang-barang yang kat luar sana kan, yang macam kalau dulu-dulu kita tak ada social media, kita tak tahu apa yang trending. Sekarang ni pantang tengok je nak beli kan. Jadi ni sebabkan nak beli kenalah ada duit sendiri. So ramai nak buat side income. Jadi macam awal tadi doktor cakap ada 4 jenis 4 kaedah yang boleh dibuat kan. Jadi boleh kot macam daripada 4 tu ke doktor boleh terangkan tentang bisnes apa yang boleh disyorkan untuk si rumah boleh dibuat kat rumah, dan paling pentingnya supaya anak-anak tak terabai kat rumah. Macam mana tu? Okey, terima kasih Cik Zira. Okey, untuk khususnya bukan setakat siri rumah, tapi kebanyakan wanita yang sudah berkerjaya dan mempunyai anak memang agak cabaran tu agak sukar ya. Betul. Sebab anak yang kecil perlukan didikan, perlukan kita beri kasih sayang, dan perlukan bonding. Jadi kita cuba fikirkan perniagaan yang tidak memerlukan terlampau banyak masa. Bila kita cakap bisnes yang part time, benda tu kalau boleh janganlah lebih 3 atau 4 jam sehari kerana sekiranya anda bekerja full time dengan majikan ataupun swasta ataupun kerajaan, anda sama sekali akan mendapat gaji tidak berkat kalau anda menggunakan waktu anda bekerja. Okey, jadi pilihan di sini ada banyak. Okey, kita lihat kalau saya cakap tadi dari segi dropship, dropship itu tanpa memerlukan kos dan tanpa memerlukan anda untuk mempunyai inventory Jadi apa yang anda perlukan ialah skill untuk anda buat copywriting Copywriting itu ialah penulisan iklan dengan cara yang influential supaya audience tertarik dengan apa yang anda tulis. Bukan senang, dia memerlukan teknik pemikiran pemasaran yang berkesan, dan anda juga perlukan ada gambar-gambar advertisement yang menarik untuk di-advertise. At the same time kena ada kemahiran customer service di situ. Tapi kena ingat dropship ni walaupun nampak senang, tapi sebenarnya memerlukan pengorbanan masa dari segi menjawab handphone Memang kadang-kadang bila dah advertise sama ada di Facebook, even di WhatsApp atau di Instagram, memang akan ada message yang masuk, dan customer bila lambat jawab dia akan pergi ke kompetitor yang lain So di sini anda perlu menyusun masa dengan
cara yang baik. Okey, bila katakan terlampau sangat agresif, jadi masa untuk menjawab WhatsApp tu sampaikan nyusu anak ke takut tersedak kan. Itu yang bahaya. Saya pun ada ramai rakan-rakan juga yang berniaga, tapi mereka niaga ni especially para ibu bila anak tu dah tidur, waktu itulah bila dirasakan kita ada tenaga kan, baru kita rasa kita mampu buat dan kita buat. Jangan tekan diri kita sampaikan kita tidur 2-3 pagi ataupun kita korbankan waktu untuk kita didik anak kita bagi kasih sayang kat dia. Waktu tu kita guna untuk menaikkan kita. Kena ada check and balance di situ. Sebagai contoh, kawan saya ni dia ambil upah untuk gubah untuk gubah kita panggil tiffin, ubah-ubah dog gift. Benda tu pun boleh digunakan sebagai masa lapang yang ada waktu anak dia lepas tidur baru dia buat. So dia bolehlah menjana pendapatan secara kasar dalam 1,000 sebulan sebagai contoh. Tapi benda ni perlukan ilmu. Kita tak boleh tengok apa orang ni buat Zira, kita pun nak buat kan. Perlu hadiri kelas-kelas online. Sekarang ni banyak kelas online dalam Instagram, sangat banyak, dan ada juga yang percuma yang Institut Kemahiran Mara buat. Just join, bina network, tahu di mana supplier, dan sikit-sikit lama-lama kita belajar, kita dapat menjadikan perkhidmatan yang terbaik dan customer pun sukakan produk kita. Don't worry, mula-mula income tu memang sangat sedikit, tapi insya-Allah dengan kesabaran dan dengan pengorbanan untuk belajar ilmu tu, insya-Allah memang sikit-sikit, insya-Allah kita akan dapat membina customer yang akan sentiasa follow dan loyal dengan kita. At the same time, kita make sure keluarga kita ni terbelit. Okey, betul. So yang mana dekat rumah tu yang tengah tengok kita punya live sekarang ni, yang nak timba ilmu ataupun nak start untuk bisnes secara income kan, jangan abaikan anak-anak, dan buatlah bisnes yang betul supaya secara betul, secara orang kata walaupun kita buat income di rumah kan, walaupun kita buat bisnes, kita kena juga create something macam timetable ke supaya kita ada masa untuk bisnes kita yang betul-betul kita fokus, dan juga untuk anak-anak. Jangan terlampau lama sangat sampai kita abaikan anak, sebab sebagai seorang ibu memang tak lari tanggungjawab tu untuk menjaga rumah tangga. Keharmonian tersebut dan bonding dengan anak, quality time dengan anak tu sangat penting. Betul. Itu pesanan pada diri saya juga. So macam saya pun turut juga, bukan bisnes tau, saya turut juga menjadi seorang pembeli, which is saya follow dekat Shopee ke, orang buat live apa semua. Dan ada bagi saya, ada setengah ibu bapa kan, parents, dia boleh dijadikan contoh lah, sebab dia tak buat siang, dia buat malam, contohnya live. So siang dengan anak, bonding dengan anak, jadi anak tak terasa terpinggir kan. Betul. So bolehlah praktikan cara macam tu juga kan. Okay, so siapa yang baru masuk kita punya live sekarang ni, jangan lupa share dulu, sebab tadi macam-macam info doktor dah bagi dekat kita untuk kita ikuti. Dan juga siapa yang tengah hadir sekarang ni yang mungkin tengah buat bisnes kan, boleh share pengalaman sendiri dekat komen, supaya pengalaman kita tu boleh menjadi orang kata pengajaran untuk orang lain juga, boleh jadi apa orang kata hala tuju untuk orang lain juga untuk tiru. InsyaAllah kita berkongsi rezeki antara satu sama lain. Okey, alright. So tadi kita dah tahu kaedah macam mana kita nak berniaga. So sekarang ni boleh tak Doktor sharekan sikit lah tips macam mana orang yang dekat luar sana tu yang nak mula bisnes, supaya bisnes dia tu yang dia terlibat tu tak payah nak macam tips tu boleh menyelamatkan diorang daripada drama-drama bisnes yang macam Mufis ke apa ke, macam tu. Macam tips lebih kepada suami isteri persetujuan bersama lah untuk mengenalkan bisnes. Juga. Kan baru nak mula bisnes dah tak sefahaman dah bercerai pula. Okey Cik Zira. Okey, first saya nak cerita dulu tentang dropship yang saya ceritakan tadi tu. Jadi bila nak menceburi bidang dropship ni, kena buat kajian yang mendalam. Rajinlah skodeng-skodeng internet tu. Skodeng maksud saya ialah tengok kepada brand owner yang ada yang menawarkan perkhidmatan dropship. Lihat kepada jumlah follower yang mereka ada. Adakah setakat 5,000, 10,000, 100,000? Okey, biasanya follower yang lebih tu menunjukkan bahawa brand mereka ni sudah mendapat recognition, mendapat orang kata orang lain ramai tahu brand tersebut. And then kaji selidik sebab kita tak nak ada kes-kes scam di luar sana. Kaji selidik nombor SSM kaji rujuk di laman web SSM untuk mengkaji sama ada betul tak. And biasanya dropship ni kadang-kadang dia perlu ada fees kita panggil sebagai yuran Jadi tengok balik kepada klausul-klausul, make sure ada black and white persetujuan di antara brand owner dan anda sebagai dropship agent. Okey, seterusnya saya ingin berkongsi sekiranya suami isteri nak sama-sama buat bisnes
bisnes. Berbalik juga pada isu yang kita bincang tadi tu, pasal perbincangan tu perlu ada. Okey, tak boleh nak sama-sama macam okey you faham sendiri, okey jadi bisnes tak jalan. Okey, kalau boleh Cik Zira, kalau nak buat bisnes, discuss dengan suami dulu, make sure benda tu bukan setakat verbal tapi bertulis, bukan yang bertulis black and white sign macam perjanjian ke apa, tapi tulis atas kertas apa tanggungjawab, apa tanggungjawab isteri, apa tanggungjawab suami. Okey, kadang-kadang isteri lah yang buat marketing, dah buat bisnes sama, isteri buat marketing, isteri jawab WhatsApp, isteri uruskan kewangan, isteri uruskan Facebook ad dan sebagainya. Jadi benda tu perlu diterjemahkan di dalam penulisan, at least masing-masing faham dan masing-masing jelas. And then saya lihat usahawan Bumi Putra ni apabila mereka memulakan perniagaan keluarga, mereka ni tak pandai nak asingkan akaun peribadi, akaun belanja dapur, dia campurkan pula dengan akaun perniagaan dia. Kalau boleh buat current account atau kita namakan sebagai akaun semasa. Rasa tak kalau kita pergi bank Cik Zira kan ada banyak kan kaunter dulu, akaun semasa, akaun simpanan. Akaun semasa ni akaun yang di mana untuk kegunaan bisnes kerana ada sentiasa debit dan kredit yang aktif. Kerana kalau kita gunakan akaun peribadi kita sebagai tempat untuk orang kredit duit, biasanya bank akan orang kata block sekiranya transaksi itu melebihi 5 atau 10 kerana bank akan suspek itu merupakan fraud. Jadi kena buka akaun semasa yang diasingkan daripada akaun peribadi. Dan kalau boleh janganlah gunakan pendapatan tu straight untuk belanja dapur, jangan. Kena ada penstrukturan dari segi kewangan. Di dalam kewangan maksud di sini segala aliran tunai perniagaan tu Cik Zira, kalau boleh kena orang kata dokumenkan dalam bentuk log. Apa pembelanjaan masuk, apa pembelanjaan keluar. Jangan gunakan duit company itu untuk belanja dapur dan sebaliknya. Jadi kita dapat lihat prestasi company itu bagaimana. Okey, and jangan lupa juga bagi gaji untuk diri sendiri kan. Isteri tu dapat kerja, bagilah bonus hasil daripada kita panggil dia sebagai salary daripada penyata kewangan untuk perniagaan tadi. Jadi ini sedikit sebanyak memberi motivasi kepada isteri untuk sama-sama turut serta. Okey, dan di sini kalau ada profit, katakan profit itu bukan gaji. Profit itu untuk roll over menjadi sumber aliran tunai untuk bulan yang berikutnya. Jadi pengurusan wang tunai yang baik ini sebenarnya insya-Allah dapat memastikan hubungan itu terjamin suami isteri dan sama-sama merasakan bahawa kejayaan itu ialah milik bersama. Tak adalah macam suami atau isteri dia yang buat kerja ini yang menyebabkan sebab pergaduhan ya Cik Zira. Okey. So yang dekat rumah tu dengar buat tulis apa semua, dan paling penting macam doktor cakap tadi, buat research. Which is sekarang ni kalau perasan lah dekat social media, especially web kita orang sendiri pun, majalah keluarga kan pun ada share cara senang nak buat tabungan, macam mana nak mulakan perniagaan. Kalau boleh belajar sikit accounting, tak apa-apa bisnes kecil mana pun kena belajar apa itu konsep imbangan duga, balance sheet, kena tahu konsep profit and loss statement, penyata untung dan rugi. Asingkan daripada peribadi. Daripada situ kita tahu sama ada bisnes itu boleh berkembang atau tidak. Betul. Adakah defisit ke, ada untung ke? Kalau kita tengok defisit, maybe kena fikir balik apa cara tak kena dengan bisnes kita ni. Adakah kita kena tampung gaji sendiri untuk sustain bisnes tersebut? Itu yang memang kita tak nak. So nak tahu lebih lanjut rasanya boleh ikutkan attend kelas Kalapan ni pun, sebab kalau Google ke tak dapat kan, search tak dapat, so bolehlah attend kelas dan carilah kelas-kelas yang orang kata kalau tak mampu yang mahal, carilah yang murah-murah, ada je. Cuma kena rajinlah mencari search betul. kat mana yang ada. Alright, okay. So fasa ekonomi rumah tangga ni kalau kita tahu bila especially siapa yang baru kahwin, siapa yang baru kahwin, bila dah duduk berdua dah macam-macam banyak orang kata apa, bila dah duduk berdua banyak guna duit. Belum lagi bila dah ada anak. So fasa ekonomi berdua meningkat, especially kalau dua-dua kerja tak apalah kan, ada gaji. Kalau seorang je yang tanggung, so adalah select sikit daripada hidup dia bujang dulu dengan dah berkahwin kan. Jadinya macam terasalah tak cukup tu. Jadi macam bagi doktor sendiri kan, adakah doktor sendiri ada lalui pengalaman yang sama, dan kalau doktor ada alaminya, jadi mungkin boleh doktor kongsikan sikit lah macam mana doktor cari jalan untuk tambah lagi pendapatan, macam tambah lagi pendapatan income untuk keluarga kan, yang boleh jadi inspirasi lah kepada keluarga dekat luar sana tu. Okey, menarik juga dia soalan tu Cik Zira, terima kasih. Okey, kisah hidup saya memang
sebagaimana sama juga macam orang lain yang mengalami yang memasuki alam pekerjaan, memasuki alam perkahwinan. Sebagaimana kita tahu, nak masuk alam perkahwinan ni pun memerlukan banyak duit. Jadi memang saya pernah terlibat dalam tuition. Bagi saya, bisnes dalam bentuk perkhidmatan ni dia kurang risiko dan capital dia agak rendah dan kita menggunakan skill yang kita ada. Okey, dan sebagai seorang pensyarah, at the same time apabila saya ditugaskan untuk menjadi pakar rujuk untuk subjek usahawaran digital, jadi saya cuba belajar bagaimana untuk membuat online business menggunakan social media. Dari situ saya menubuhkan company saya sendiri untuk saya belajar dan saya mengajar orang lain. Okey, company sendiri tu ialah saya terlibat dengan menjual telekong Banyak pasaran telekong Okey, kenapa telekong? Sebab saya rasa memang yang banyak shopping online ni kebanyakannya perempuan. Okey. Jangan cakap lelaki perempuan lelaki ni dia tengok kereta, dia tengok gadget, benda macam tu Perempuan ni memang akan lihat kepada aksesori, baju kan. Jadi pasarannya sangat luas dan saya rasa kerana telekong ni tak perlu, dia free size tak perlulah nanti nak mencari saiz kecil, besar. Jadi apa saya buat ialah saya explore, sebagai contoh pergi ke Bandung di Pasar Baru dan mencari stok-stok yang ada just tujuan untuk saya memperoleh pengetahuan dan saya aplikasikan dia melalui Facebook Ads. Facebook Ads ini ialah satu platform di mana kita menggunakan khidmat berbayar Facebook dan di mana Facebook akan orang kata postkan mesej tersebut kepada orang yang kita tak kenali. Kan, dan saya ada customer sejauh-jauh ke Sabah, ke Terengganu kan, jauh daripada tempat saya di Shah Alam. Okey, saya enjoy buat bisnes tersebut, tetapi setelah lama saya berfikir, telah lama saya berkecimpung, maybe dalam setahun saya dapati bahawa keadaan itu memenatkan isteri saya. Sebab isteri saya bekerja di bawah majikan, dia bekerja di Kuala Lumpur, nak alik pun pergi subuh, balik pun dah maghrib dan nak kena packaging lagi. And then saya lihat bahawa anak saya ni agak lambat untuk membaca pada masa itu dia tadika. Saya risau. Jadi saya kena berbincang. Saya berbincang dengan isteri saya, macam mana saya nak buat ni at the same time saya hormati juga keputusan dia. Jadi saya postpone dulu untuk sementara dan saya rasa ilmu yang saya dah ada tu cukuplah untuk saya memberi didikan terbaik kepada pelajar-pelajar universiti dan juga kepada community dan society di luar sana. Saya juga telah mengadakan apa orang kata bengkel-bengkel di Felda untuk mengajar macam mana cara untuk menggunakan Facebook Ads, Google Ads menjana pendapatan tapi kena ada ilmu dan kena ada caranya. Dia sangat teknikal, dia bukan yang mengambil masa dalam beberapa hari, beberapa minggu. Dia perlukan orang kata belajar dari kesilapan. Waktu pertama kali saya advertise dalam Facebook, memang duit tu mengalir keluar, tak ada customer. Tapi sikit lama sikit, daripada kesilapan tu, saya tahu nak membetulkan copywriting yang sesuai, maybe ayat tu tak betul kan. Jadi insya-Allah memang customer tu akan ada sikit demi sikit. Jadi jangan takut untuk belajar daripada kesilapan. Dan at the same time saya fikir bahawa anak saya tu merupakan khazanah yang saya perlu pelihara. Dan saya risau melihat perkembangan dia sebab takkan kita nak buat bisnes kita biar anak main gadget, kita biar tengok anak tengok TV. Sekarang ni TV kartun tu 24 jam. Jadi saya memang terpaksa buat keputusan tu demi kebaikan keluarga saya. Tapi insya-Allah maybe sekiranya anak saya dah besar, peluang tu ada, maybe akan diteruskan. Jadi pada pendapat saya, tolong utamakan keluarga. Okey. Insya-Allah ilmu tu insya-Allah memang kita boleh sentiasa bina. Betul, saya tertarik dengan ayat doktor tadi. Macam, yes, sebenarnya kebanyakan orang lah sebabkan busy business, sebabkan ataupun kerja sekalipun terlalu busy, sebabkan anak tu efek. Which is bukan saja tergila-gilakan gadget sekarang ni, pantang tak bagi nanti nangis. Tapi diorang pun terjebak dengan delay kan. Betul. Delay. So macam sebab interaction antara parents dengan anak-anak pun berkurang kan. Sama jugalah dengan suami kan. Bonding tu kena ada. Jangan harapkan isteri je yang nak sentiasa dengan anak. Perlu ada bonding antara anak juga, antara suami juga dengan anak sama-sama. Jadinya jangan sampai kita terlalu mengejar duit sampaikan. Betul lah, data kita khazanah terpenting dari hidup kita tu terabai kan. Dengan sebabkan kita tumpu pada duit, anak-anak sebab kalau kita kalau kita cari duit pun tapi anak-anak terabai, anak-anak especially apa semua kan, nanti kita perlukan juga duit tu untuk nak nak betulkan balik anak especially kita kena hantar ke tuition ke apa. So duit tu tak pergi ke anak juga. So sambil kita bisnes,
jaga anak sekali kan. Dan mungkin boleh waktu kita bisnes, kalau kita bawa anak sekali kan, macam kita entertain dua-dua kot. Macam doktor kita tadi, boleh bawa anak untuk bisnes sekali, next kan diorang jadi kita punya pewaris, sambung kita punya darah bisnes kan. Betul. Right. Dan lagi satu, tarik lagi satu yang doktor cakap tadi, yes, kita bisnes ada jatuh bangunnya. Betul. Jangan ingat kita mula-mula je terus kita rasa kita untung, terus lupa diri. Dan ada juga yang mula-mula terus tersikitlah, tergelincirnya. So jangan ingat akan terus tergelincir, kan ada juga naik ni kan. So jangan takut untuk mula bisnes. Jangan takut untuk rugi. Memang akan ada masa yang kita akan rugi. Betul. Alright. So macam sekarang ni kan, tak ala-ala kita cakap pasal untung rugi ni, orang kata macam nak cari duit tu senang. Orang kata nak cari duit tu senang, nak dapat duit tu pun senang, cuma cara nak uruskan tu susah. Kan kita contohnya lah, kita ada modal, kita keluarkan duit, kita boleh dapat untung, tapi kita tersalah benda. Macam doktor kata awal tadi kan, kita lupa nak asingkan. Kita tak ada management kita, sampaikan setiap tahun pula setiap bulan kalau ada duit masuk, ada duit keluar, tapi still lagi kita rasa tak cukup. Dari segi tu apa yang perlu kita perbaiki doktor untuk itulah nak untung kita tu sentiasa nampak macam tu. Tak rasa terkurang lah setiap bulan tu. Okey, saya faham maksud Cik Izra di situ. Maksudnya kita ni sentiasa rasa apa yang kita dapat ni sentiasa tak cukup. Okey. Sebenarnya kena lihat baliklah pada perbelanjaan ya. Macam saya cerita tadi, ramai asal Melayu ni kekurangan dia ialah dia tidak pandai menguruskan duit dan bercampur aduk antara individu dan juga akaun perniagaan. Dan kita lihat balik pada lifestyle kita ya. Kita rasa kita ni sentiasa tak cukup, kita ni sentiasa mendongak ke atas, kita ni lupa nak tunduk ke bawah lihat pada orang yang lebih susah daripada kita. Okey, cuba lihat balik perbelanjaan yang kita tak perlukan. Suami-suami tu yang merokok tu, cuba bayangkan kotak-kotak rokok berapa banyak belanja. Walaupun harga meningkat ya setiap tahun tu, tapi addiction tu tidak berubah. Cuba fikirkan kembali ya, benda-benda yang tidak penting ya. Perempuan pula ada yang suka kupol Tupperware ke, for example, tak cukup koleksi. Bukan cerah. Apa salahnya cuba fikir balik apa belanjaan yang tak penting yang kita buat. Handphone perlu ke ditukar setahun sekali? Kadang-kadang kita ni lupa kebanyakan perbelanjaan yang kita buat ni sebenarnya kita tak perlukan. Wants tu lebih kepada need. Yang penting ialah keperluan kita. Fikir balik, pendidikan anak tu lebih penting. Kalau ikutkan paktoran kewangan ataupun tips kewangan yang elok, okey, katakan pendapatan tu kalau boleh jangan lebih separuh daripada pendapatan kasar kita dibayar kepada hutang. Maksudnya rumah, kena fikir kita ada rumah, personal loan, ada kereta. Okey, seelok-eloknya rule of thumb ialah 1/3. Okey, tapi tak dinafikan sebab harga rumah tu sangat tinggi, sampaikan rumah pun kalau tengok di ceruk-ceruk pun dah sampai 700,000 ya untuk rumah teres. Jadi memang tak mustahil lah installment tu sampai 3,000 ya. Jadi kena berhati-hati di situ. Tapi saya lihat ramai orang yang mereka tidak pandai menguruskan kewangan, mereka mengambil hutang yang tidak sepatutnya. Nak bagi contoh lah Kak Jira, kereta for example, sebab rumah ni tak boleh show off. Kereta ni orang senang nak show off. Kan? Kalau jadi 3-4 ribu tu tak perlulah nak berangan, katakan nak beli kereta jenama import for example. Fikirkan pasal anak-anak ni for example kan. Pendidikan tu lebih baik untuk dia. Apa salahnya pakai kereta second hand? Waktu saya kahwin dulu saya pakai kereta Saga, bukan Saga sekarang, Saga yang lama dulu daripada ayah saya for example. Jumpa klien saya pakai Mercedes S-Class, saya pakai S-Class Proton for example. Jadi kena bijak menguruskan hutang, bijak menguruskan perbelanjaan, insya-Allah cukup. Insya-Allah cukup. Itu yang paling penting kerana pengurusan kewangan tu sebenarnya dapat juga menjamin keluarga yang harmoni ya. Elakkan daripada berbelanja secara instantaneous ataupun spontaneous. Benda yang kita nak waktu tu, kita nak beli, kita beli kan. Kadang-kadang kita tak sedar perbelanjaan apa yang kita buat. Betul. Kalau boleh asing siap-siap terus kan. InsyaAllah cukup. Dan kadang-kadang orang cakap, kadang-kadang kenapa aku kerja ni kan, for example duit tak cukup kan, especially yang government, tapi dia lupa kerja dia culas for example kan. Ada orang ni tak perlu berniaga, tapi kita panggil sebagai corporate entrepreneurship. Corporate entrepreneurship ni di mana seorang pekerja itu dia menolong majikan dia untuk mendapat prestasi yang lebih baik, dan in return insya-Allah
ada peluang kenaikan pangkat yang lebih baik untuk dia dan seterusnya dapat membina pendapatan yang lebih. Itu kita namakan sebagai corporate entrepreneurship. Jadilah seorang pekerja yang baik. Jangan ingat pekerja ni nak compare makan gaji, aku ni hina, orang lain yang buat bisnes ni lebih hebat. Tidak semestinya. Kita ni sama-sama makan gaji kan. Jadi kita ni kita ni mengusaha untuk wang yang halal. Jadi kita buat yang terbaik untuk majikan kita. InsyaAllah peluang tu sentiasa ada untuk peluang rezeki yang lebih. InsyaAllah. Okey, betul. Sebab sekarang ni kan macam ramai dimomokkan lah macam macam ni general je kan, saya tak tuju pada bahasa siapa-siapa macam macam bila lagi nak makan gaji, jomlah buat bisnes apa semua kan. Sebenarnya kalau kerja kita okey, dengan setimpal dengan gaji, dengan kerjanya stay je kan. Kalau nak buat income, nak cari income, cari income macam side kan. Jangan sampai berhenti kerja untuk semata-mata nak bisnes sebab katanya bisnes lagi untung. Tapi sebenarnya biarlah orang nak cakap kita makan gaji ke apa, sampai bila nak makan gaji. Tapi benda tu yang dari awalnya support kita punya diri, kita punya family kan. So jangan jadikan benda tu dah lah baru nak berjinak-jinak, tak ada experience lama. Tuk rasa sebulan dua dah untung, berhenti kerja. Okey Cik Zira, macam ni kadang-kadang orang rasa dia tengok orang lain buat, dia pun boleh buat. Jadi dia berhenti gaji, dia berhenti bekerja terus. Okey, cuba anda praktikkan macam ni. Sanggup tak anda bekerja pada hari Sabtu Ahad? Kerana kita sebagai bukan kita sebagai seorang yang makan gaji, biasanya dia kerja hari daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Hari Sabtu Ahad itu hari untuk keluarga. Jadi cuba bayangkan diri anda, letak posisi anda bekerja Sabtu Ahad, apa rasanya? Orang hantar jemputan kahwin, kita terpaksa decline kan. For example Jadi itu ada pressure. Jadi tahan tak anda terhadap pressure tersebut? Sekiranya anda betul-betul bersedia, maka anda bolehlah secara full time. Tapi nasihat saya, tengok dulu pada kapasiti yang anda boleh atau mampu untuk melakukannya. Adakah anda ada simpanan 6 bulan gaji untuk anda memulakan bisnes secara full time? Kalau tak ada, katakan gaji anda 3-4 ribu darab 6, 24. Ada tak simpanan anda sekiranya anda tidak ada aliran duit masuk? Cukup ke untuk anda survive? Make sure keluarga anda tu survive. Jadi simpanan tu kena ada backup sebelum anda betul-betul terjebak dalam full time. Buat dulu part time, tengok dulu macam mana. Sanggup tak anda bekerja Sabtu Ahad? Kerana orang yang bekerja bisnes ni, mereka terpaksa bekerja Sabtu dan Ahad. Tak kerja, duit tak masuk. Benda tu yang ramai orang tak tahu. Dia ingat orang lain buat senang, dia pun nak terjebak juga. Kan. Selagi orang kata ada kerja ni, janganlah terpesong. Betul, kerana kita bersyukur dengan kerja yang kita ada. Sama juga dengan soalan saya nak tanya lepas ni kan. Macam sekarang ni, especially waktu pandemik selama setahun ni kan, kita dah cecah setahun ni kan. Macam ramai yang kalau kita tengok company, bukannya setakat company besar, tapi company biasa-biasa pun sekarang ni ada juga yang buang orang, terpaksa buang orang sebab untuk nak selamatkan orang lain kan. So macam orang yang dibuang tu, macam kalau siapa yang tak ada side income ataupun tak ada buat saving, terus rasa gelapnya dunia. Sebab tu lah kes orang kata kes anxiety pun banyak meningkatkan selama setahun ni kan. Jadinya macam dari banyak kaedah yang doktor cakap tadi kan, kita nak bagi conclusion lah, sebab ini pun soalan yang tak akhir kan. Jadinya daripada banyak kaedah ni, yang mana macam doktor rasa macam senang untuk diorang praktikan ataupun diorang boleh ambil untuk especially yang sedang mencari kerja tapi nak buat self income dulu kan. Yang sedang bekerja lah, maksudnya sedang bekerja. Yang sedang mencari kerja maksud saya. Yang sedang jobless lah katanya. Okay, so macam mana, apa kaedah yang paling senang sekali untuk diorang buat, yang macam kalau in case lah diorang tak ada basic kan, so apa yang boleh diorang buat? Okey, paling sekarang yang penting nak memulakan perniagaan ni kena ada minat. Pertama minat dalam diri tu. Adakah anda minat ke tidak? Buat apa? Buat sesuatu yang anda tidak suka, banyak kita tidak suka. Yang kedua ialah ability. Okey, ability ni boleh datang secara sikit demi sedikit. Okey, ability tu kemahiran. Macam saya cerita tadi, kawan saya tu memang kemahiran dia melukis walaupun dia lecturer, tapi dia mampu buat craft tangan yang boleh diimport ke Jepun for example. Katakan anda suka memasak tapi minat tu ada, ability pun ada, insya-Allah boleh kembangkan lagi orang kata ability tersebut. Dan sebagaimana yang begitu saya beritahu tadi,
maybe ability memasak tu je tak cukup. Kena tahu apa kemahiran marketing yang sesuai, apa kemahiran digital marketing yang sesuai. Di sini anda kena fikirkan macam mana nak posisikan produk anda tu menjadi sesuatu yang menarik. Memanglah anda nak jual katakan pisang goreng cheese, terlalu banyak pisang goreng cheese kat luar sana. Apa yang buat pisang goreng cheese ni menarik? Apa yang buat pisang goreng cheese ni yang customer rasa lebih baik berbanding yang lain, yang lebih unik berbanding yang lain dan mempunyai cita rasa yang sangat berbeza daripada orang lain. Itu kita namakan dia sebagai USP, Unique Selling Proposition. Benda ini sangat penting bila saya tekankan pada pelajar saya, kerana itu yang membezakan produk anda dengan produk yang lain dan itu membuatkan customer tertarik kepada anda. So kebolehan di situ kebolehan marketing tu kena ada, ilmu marketing tu kena ada. Okey, sikit-sikit insya-Allah lama-lama jadi bukit. Jangan sekali takut ataupun orang kata gentar untuk menghadiri kelas-kelas untuk berkenalan dengan orang-orang yang baru. Okey, kerajaan ada banyak sediakan agensi-agensi Institut Keusahawanan Negara teraju, kita ada Institut Kemahiran MARA, kita ada MDEC, Malaysia Digital Economic Corporation. Dia ada satu orang kata skim, nama dia skim e-usahawan, di mana program ini dia membantu untuk usahawan memperolehi ilmu-ilmu digital melalui social media. Menggunakan social media untuk membuat duit tidak perlukan modal beribu-ribu, tapi yang penting kena ada minat. Kena ada minat. Dari situ anda boleh belajar ilmu copywriting kan. Ilmu copywriting ni bukan senang. Nampak orang tulis kat social media tu, apa yang membuat anda tertarik kan? Selalu kan kita baca posting yang iklan, kita rasa tak menarik, kita swipe. Tak menarik, kita swipe. Bukan mudah. Bukan mudah. Ada skill, ada teknik yang tertentu. Kena selami psikologi customer, psikologi pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Jadi tuan-puan, suami isteri yang ada di luar sana, berbincanglah dulu, heart to heart, pillow talk kita panggil, dokumentkan apa yang kita rasa, persefahaman tu kena ada, and kenalah orang kata jangan kita seorang nak menang, yang penting benefit tu ada pada isteri, jangan bebankan isteri terlebih, make sure tanggungjawab tu seimbang kalau betul-betul nak buat bisnes yang bersama-sama. Jadi persefahaman tu kena ada, toleransi tu kena ada, kerjasama tu kena ada, ilmu tu pun kena ada. Minta maaf lah kalau terlampau panjang lebar kan, banyak sangat nak share ni, berjam-jam tak settle. Itulah sebab nak cakap pasal bisnes ni, dia bukan benda yang simple. Dia benda yang banyak untuk kita kongsikan, kita luahkan, ataupun mungkin lepas ni kita boleh buat bengkel ke, workshop ke dengan doktor, supaya yang mana yang tertarik ni nak buat bisnes ni, yang tak tahu nak buat starting macam mana, boleh lebih dekat dengan kita kan. Mungkin saya boleh tanya pada kita punya boleh orang besar nanti kan. Di zaman pandemik ni ramai yang stres sebab tak ada duit dan ramai fikir bahawa sukses tu is key to happiness ataupun kejayaan itu kunci kepada kebahagiaan. Tapi sebenarnya ia terbalik. Actually happiness is the key to success. Kebahagiaan itu ialah kunci kejayaan. Apa maksud kejayaan? Sekiranya anda buat bisnes part time ni, kononnya tak cukup duit nak pergi vacation. Tapi bila anda buat bisnes tu, nak bawa anak vacation pun tak sempat. Kan? Kita plan nak pergi ke sana ke sini kan. Tapi bila dah buat bisnes, kita dah terjebak, anak-anak pun duduk kat rumah main gadget, main handphone. Jadi apa pengertian kehidupan tu yang sebenar? Saya bukannya nak kata jangan buat bisnes, tapi kena ada balance. Kita panggil dia work-life balance ataupun work-family balance. Kita nak cari duit untuk siapa? Untuk keluarga, untuk bahagikan siapa? Kita nak bahagikan diri kita. Betul. Jangan sampai kan nak membahagikan keluarga, kita imagine kita cari duit untuk kebahagiaan keluarga, tapi sebenarnya keluarga tak rasa kebahagiaan tu. Sebab kita terlampau workaholic. Kerjakan duit kan. Betul. Money can't really buy happiness kan. Alright. So saya rasa kita dah sampai ke penghujung ya. Sebab kita punya live ni rasanya pun dah sampai dah lebih sejam apa. Kan. Alright. So saya rasa best sembang tentang topik ni sebab yalah, topik ni penting sekarang ni. Walaupun orang kata nampak bisnes tu macam biasa je kan, tapi sebenarnya dia beri impak, sangat berimpak kepada kita. Okay, so siapa yang dekat rumah tu yang mana terbaru masuk pula, dah termiss dah sejam lebih kita tadi tu, boleh share dulu kita punya live, nanti kita tengok balik supaya ilmu ni bukan anda je yang dapat, tapi orang lain pun dapat juga ilmunya, InsyaAllah. Okay, so saya rasa kita end sampai sini. Terima kasih Cik Zira. Okay, terima kasih kepada doktor. Doktor pula terima kasih saya. Terima kasih doktor sudi share dengan kita hari ni kan. Harapnya segala ilmu yang doktor bagi
kita boleh share dengan orang lain. Jangan kelam sorang-sorang je yang ni kan. Kita share dengan orang lain, kita praktikan dalam hidup kita supaya keluarga kita pun boleh juga sama-sama manfaatkan. Okay, so saya nak ingatkan lagi sekali siapa yang belum follow kita punya social media, iaitu kita punya Facebook, kita punya IG, kita punya Twitter, YouTube dan juga TikTok. Kan? Jangan lupa follow dan saya rasa kita end sampai sini saja. Terima kasih siapa yang menonton. Terima kasih doktor. Okay, so kita jumpa next Keluarga Gader. Keluarga Gader pula dah. Keluarga Talk. Silap siaran dah. Okay, bye.